Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran lagi pada malam ni bersama dengan saya Zaidi Ismail. So sementara tunggu para peserta untuk masuk, tolong beri thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, dapat tengok video dengan jelas. Okay, thumbs up. Alright, Jun. Dia dengar suara saya? Kejap, saya nak buka macam biasalah. Nanti saya tak dapat tengok lah kan. Tengok dekat kamera tak boleh tengok pula respons. So, sekejap saya nak tengok respons saya. Nampak lah pula. Mana pula lah saya ni. Sebentar saya nak tengok set updates. Okey, barulah nampak sikit. Sebab nanti kalau ada orang komen saya tak tahu lah pula kan. Okey, so terima kasih kerana sudi mengikuti saya pada malam ni. Seperti minggu lepas, kita akan bersiaran secara live dan membincangkan beberapa topik. Harap-harap topik itu dapat membantu anda semua, kita semualah dengan lain untuk lebih memahami terutama tentang kewangan dan apa yang kita boleh buat dalam sudut kewangan. Saya malam ni menggunakan streaming software yang baru. So saya pun tak tahu dia punya kesan dan tidak balas macam mana. Tapi daripada apa yang saya boleh perhatikan, nampak macam agak jelas dan clear juga. So bagi mereka yang dapat dengar suara saya dengan jelas, tolong bagi thumbs up. So sementara kita tunggu lebih ramai lagi yang masuk mengikuti kita, izinkan saya untuk bermonolog sebentar lah. Jadi untuk kita malam ni, saya tidak berkeseorangan. InsyaAllah saya akan ada tetamu jemputan saya pada malam ni. Harap-harap doakan supaya tak ada masalah teknikal. Sebab ini kali pertama saya guna software canggih macam ni kan. So harap-harap insyaAllah okey lah. So Cik Syam Kaizen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitu juga dengan saudara Kaja. Assalamualaikum Mas Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. So ada gema, Cik Zohairi Zakaria ada gema, mungkin di telefon anda mungkin ataupun di laptop anda, saya kurang pasti. Tolong semak-semak. Adakah yang lain mempunyai masalah yang sama? Bergema? Cik Zuhairullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi mendengar, sudi menonton. Sound semua Saya tahu sekarang ni panggilan azan tengah berbunyi. Jadi kita bagi laluan sebentar untuk azan isyak dan lepas tu insyaAllah kita akan bersambung lah. So sekejap je, tak lama.
Kucing clear. Ni apa pula ni? Boleh komen jam video tak ada. Macam mana pula Cik Muhammad Fauzi, video tak ada? Yang lain okey je. Video tak ada. Okay. Cik Azhar Firdaus, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi ikuti malam ni. Apa khabar bang? Suka tengok pakai baju. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga, saya tahu ni baju ni saya beli daripada anda dulu. Nampak je. So hopefully business okay. Boleh buat online business. Bisnes makanan macam mana? Harap-harap okay. Ataupun dah bertukar sikit strategi. So harap semuanya okay lah. Right. Saya masih lagi menunggu tetamu undangan saya. Belum lagi masuk ke studio. Hopefully beliau dah ready untuk masuk ke studio. Cik Nazik, Tangkuidin, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi berserta bersama dengan saya malam ni. Cik Ahmad Farisi, Assalamualaikum khabar, kucing semua sihat? Alhamdulillah, kucing-kucing bulu-bulu saya semua sihat. Terima kasih kerana bertanya. Terima kasih semua. Okay. So, kita ada beberapa topik yang kita nak bincang malam ni. Okay. So, topik utama yang kita nak bincangkan adalah pelaburan hartanah masa krisis COVID ni. Okay, insyaAllah kita akan cover topik ni. Saya sedang menunggu tetamu undangan saya. So, masih lagi belum masuk ke studio daripada kediaman beliau. InsyaAllah kalau semuanya ready, kita boleh mulalah. Okay, so sementara menunggu beliau, saya nak share sedikit tentang latar belakang saya bagi mereka yang baru mengikuti. Mungkin ni first time tengok saya, tanya Cik Zaidi ni siapa lah pula kan. Jadi bagi yang baru mengikuti, nama saya Zaidi Ismail. Okay. Berasal daripada Rembau, Negeri Sembilan. Lahir pada awal tahun 70-an. Saya dah berusia 46 tahun. So dah boleh agak lah umur saya berapa. Saya memulakan pelaburan hartanah saya pada usia 23 tahun. So itu hartanah pertama yang saya beli. Masa tu 23 tahun. Tak ada pengalaman. Dan saya beli hartanah tu pun disebabkan oleh ibu saya. Okay, saya baru bekerja, saya mula bekerja umur saya 20, dan antara permintaan yang beliau sering bertanya lah dengan saya, kata dah beli rumah ke belum, bila nak beli rumah, belilah rumah, bila nak beli rumah, jangan jadi macam ayah dan mak. Okay, kita macam sekarang pun tak ada rumah. So arwah bapa saya dan arwah ibu saya memang sehingga akhir hayatnya memang tak ada rumah sendiri. Okay, so kami tinggal di rumah setinggan ketika itu, dan sehingga akhir hayat mereka tinggal dengan anak-anak lah masa mereka dah tua kan. So dia tak ada pernah merasa rumah dia sendiri, kecuali masa di kampung dulu. Masa tu arwah bapa saya pernah buat rumah di kampung, dan ketika terpaksa berpindah ke bandar untuk mencari kehidupan yang lebih baik, rumah di kampung tu terpaksa ditinggalkan lah. Jadi itulah salah satu rumah yang mereka pernah ada dekat kampung, dan ketika mula berada di bandar, mereka tak pernah ada rumah yang lain lah. Okay. Jadi ya arwah ibu saya sering akan sekali bertanya bila nak beli rumah. Okay. So masa usia saya 23 tahun, itu kali pertama saya beli rumah. Dan modal saya masa tu lebih kurang dalam RM1,000. So saya letak booking, bayar sikit, booking pun tak banyak, tapi the full cost tu lebih kurang dalam RM1,000 lah. So RM1,000 dapat rumah pertama saya. So setahun yang pertama rumah tu kosong, sebab tak tahu nak buat apa. Rumah tu kosong, tak tahu nak buat apa. Kemudian
abang-abang saya lah terutama, dia kata, alah daripada rumah tu kosong, why nak jadi rumah persinggahan. Jadi rumah tu kita buat secara minimum lah, minimalis lah dengan kata lain, adalah macam perabot asas lah lebih kurang sikit. Sebab nak bawa mak dengan ayah saya dan kadang abang saya dengan anak-anak mereka singgah dekat situ, sebab rumah yang saya beli tu kebetulan memang ada kolam renang, ada fasiliti. Jadi nak mengembirakan ibu bapa ni kan, rumah tu memang saya tak buat apalah, tapi bayaran bulanan gini-gini tu tak tinggi, lebih kurang RM500 kalau tak silap saya. Rumah apartmen 925 kaki persegi kalau tak silap saya. Masa tu saya beli harga RM125,000 tapi dapat diskaun, so beli dalam RM95,000. Okay. So modal saya cuma RM1,000. So itu kali pertama saya buat pelaburan hartanah, masuk umur saya 23 tahun. So itu pengalaman saya yang pertama. Selepas tu perlahan-lahan saya belajar, and alhamdulillah, so dalam tempoh 10 tahun kalau tidak silap saya, so saya dapat kumpul dalam 25 buah hartanah lebih kurang. Okay. So 25 buah hartanah, tapi yelah kan, langit tak sentiasa cerah. Siapa yang tahu latar belakang saya tahulah, saya pernah kena tipu, saya pernah buat bisnes yang tak jadi, dan macam-macam lagi hal berlaku, sehingga kan saya terpaksa menjual 11 daripada hartanah saya. So daripada 25 hartanah tu 11 terpaksa saya let go. Kalau nak ikutkan, saya terpaksa let go semua hartanah saya, tapi yang baki tu saya tak boleh nak let go, sebab kalau saya let go saya kena bayar lagi lebih banyak. Dan masa tu banyak hartanah saya yang saya baru dah beli. Okay. Kan, jadi yelah, bila time krisis macam ni, dan baru saya ingat hartanah tu banyak membantu saya lah. Okay. So bagi saya, hartanah adalah antara instrumen pelaburan ataupun instrumen yang banyak membantu saya dalam melakukan pelaburan. Okay. So saya tengah menunggu Tuan Beri. Mana dia ni? Jangan ada masalah teknikal dah lah. Kalau tidak, ni kan buang masa orang lah kan. So kita ada banyak benda yang kita nak bincang ni. Mana kau Beri weh? Mana pula si Beri ni? Hai. Tak boleh masuk ke apa ni? Sekejap Sekejap, mana ni?
Alamak. Masa rehearsal semuanya okey kan? Masa bila dah live, dia masalah pula. Okay, so sekejap. Ada masalah teknikal sikit. Aduh, sini semua kacau lah. Okay, mungkin saya terpaksa endkan broadcast ni dahulu and then bersambung kemudian live kedua ke dapat dah? Sekejap. Tu dia. Aduh. Macam mana ni? Masalah betul lah. Okay, so saya tak nak buang masa. So, saya menjemput Bri. Aduh, apa masalah ni? Tadi masa rehearsal semuanya okey. Inilah masalah dengan teknologi sekarang ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Aduh. Tadi masa rehearsal dah cun dah kan. Timing baiknya. Tekan-tekan tak keluar pula. Macam mana? Okey, saya dah jumpa dah masalah dia sebenarnya. Okey, kita cuba sekejap Okey, dah jumpa dah masalah dia sebenarnya. Okey, nampak? Okey, saya kena off sekejap. Okey. Woi, bergema-gema. Okey. Silap langkah. Baru clear sikit. So kan? Macam mana? Sihat ke apa ke? Alhamdulillah setakat ini berkurung dalam rumah macam ni cerita. Berkurung dalam rumah masih tak kurus-kurus lagi ni. Pelik sikit ni. Aduh. Apa khabar? Siapa ramai dengan kita pada hari ni? Saya susah sikit nak tengok lah. Yang saya nampak dekat atas ni ada 100 orang tapi dekat bawah ni nampak lain pula. So Wallahualam lah. Banyak sangat device yang tengok kiri kanan ni, depan atas bawah kan. So kita nampak kalau saya tengok dalam data yang saya ada, Mazlan ada, Zuhairullah ada, Remy ada, Pekin ada, Yazid pun ada daripada Johor. Okey, alhamdulillah lah. So apa topik malam ni? Topik ni sikit besar, saya bagi dekat banner. Kejap saya keluarkan banner semula. Bersama pelaburan hartanah semasa krisis COVID-19. Okey, pelaburan hartanah. Okey. Ada apa-apa soalan ke diorang tanya ni? Woi, terus soalan je. Tak boleh dah terus soalan. Kenalah ada monolog sikit. Saya baru saja bersama dengan pakar hartanah di United Kingdom, di England. Jadi mereka mengatakan bahawa ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk pelaburan hartanah selepas COVID ini selesailah. So pada masa COVID ini mereka berharap agar lebih ramai orang bersedia untuk menghadapi COVID ini dan insyaAllah semasa tempoh kita berada di rumah untuk RMO ni, MCO ke, PKP ke ni, kita berada di rumah dan kemudian kita memenuhkan dada dengan ilmu pelaburan hartanah. Jadi sempena dengan pelaburan MCO ni kita boleh belajar mengenai pelaburan hartanah dan apabila habisnya insyaAllah selesainya isu COVID ini, kita dah tahu dah apa move yang kita akan buat ataupun yang kita telah rancang untuk buat selepas selesainya insyaAllah isu COVID ini.
Jadi di UK mereka telah bersedia dengan beberapa teknik. Ada teknik yang boleh pakai kat Malaysia, ada teknik yang tak boleh pakai kat Malaysia. So kalau korang rasa nak belajar dengan UK, belajarlah kat UK. Kalau nak belajar dengan Zaidi, belajar saya dengan Zaidi, okay? Okay, ada pendapat menyatakan bahawa macam mana boleh tahu, macam mana boleh tahu, sedangkan boleh percaya ke dengan sifu-sifu, sifan-sifan ni semua kan, cakap itu, cakap ini kan, kita tak boleh percaya cakap dia orang ni. So mesti ada indikator, mesti ada petunjuk, mesti ada contohlah orang kata kan, percaya dengan hari kiamat. Ya betul, kita percaya dengan hari kiamat, tapi tak boleh nak dibuktikan hari kiamat tu. So satu cara ialah dengan tanda-tanda dia, tanda-tanda dia, dan of course lah dengan ilmu, dengan berguru kan, dengan membaca. Tapi bagi yang skeptikal ni, yang kata bahawa betul ke, mana mungkin kan, macam mana hartanah boleh bagi peluang pula, terutama dalam ketika krisis ni kan, apa dia punya indikator, apa dia punya tanda-tanda. So Tuan Bri boleh ulas sikit. Okay, benda ni skeptikal ni bukan isu orang Melayu je. Okay, benda skeptikal ni satu dunia pun. Even masa saya bersama dengan peserta-peserta yang rata-ratanya lah daripada United Kingdom tu, daripada England tu, mereka pun skeptikal juga. So mereka katakan Mamat ni muda lah, Mamat ni baru je buat property investment dan sebagainya. Tetapi bagi siapa yang pernah join kelas saya, mereka sudah tentu ingat akan nasihat pertama saya apabila mereka masuk kelas saya, iaitu nombor 1, jangan percaya Tuan Bri. Okay, so siapa yang sedang mendengar live ini di Terus Insan, jangan percaya cakap saya, jangan percaya cakap Zaidi Ismail. Okay, itu key point yang penting yang korang boleh take away pada malam ini. Sebab saya sendiri tak percaya kepada orang-orang lain selagi tidak dibuktikan perkara itu. Logik akal boleh diterima dan orang lain pun, pakar-pakar lain juga menyatakan benda yang sama. So kalau dia seorang je kata boleh tapi semua orang kata tak boleh, agak muskil kat situ lah. Mungkin dia ada jurus yang special yang dia buat, dia baru cipta lah, dia baru dapat ilham daripada Allah ke, daripada sumber-sumber yang kita tak tahu kan. Jadi itu salah satulah ciri-ciri. Kecuali dia nak tunggu sampai benda tu dah berlaku lah. Tapi biasanya kalau benda tu dah berlaku, dah lewat. Betul. So kita kena bergerak sendiri. Alamak, kalau hari tu kan aku silap lah kan. Itu cerita 5 tahun lepas. Jangan rasa terskeptikal sangatlah. So kalau rasa skeptikal itu merupakan satu perkara yang bagus. Bukan nak kata tak bagus, bagus. Skeptikal ni bagus. Tapi kena skeptikal bertempat. Kalau dengan Zaidi Ismail ni pun skeptikal, dengan saya tak apa, dengan saya tak apa skeptikal. Tapi kalau dengan Zaidi ni pun skeptikal, susah sikit lah. So kalau ada orang tu dia memang skeptikal dengan semua orang. Even kalau macam contoh orang tu telah mempunyai pengalaman dalam pelaburan hartanah selama 20 tahun ke, tapi orang tu still skeptikal dengan orang ni. Jadi kalau dia skeptikal walaupun telah dibuktikan bahawa ni Mamat ni berjaya mendidik orang, berjaya buat kelas, berjaya beli lebih daripada 10, berjaya ajar orang macam mana nak beli lebih daripada 10 ikut dia, dan itu pun kalau itu pun skeptikal, saya rasa memang Mamat ni kena buat sendirilah, dia kena langgar dinding dia sendiri dulu. Kita tak boleh nak selamatkan semua orang. Okay, bagi mereka yang baru newbie kan, bagi newbie yang mungkin baru pertama kali ikut malam ni ke, baru tengok kita ke live malam ni contoh kan. So apa antara langkah-langkah yang dia boleh ambil atau langkah-langkah awal nak mencuburi bidang hartanah, sebab terutama dalam keadaan sekarang takut. Okay, dengan COVID lagi, dengan itu lagi, kerja mungkin kerja mungkin tetap, mungkin dia berjawab awam, gaji masih lagi boleh dapat kan. Kalau katalah 2 bulan lagi pun insyaAllah tak kena buang kerja. Tapi ramai orang kata ni peluang, tapi ni rasa takut. So apa langkah awal yang newbie ni boleh buat? Okay, selain daripada pergi seminar lah, sebab time seminar sekarang memang tak boleh nak buat lah kan. Nanti kan kena cekup ramai-ramai pula kan.
So tak ada. So apa yang lagi yang dia boleh buat? At least untuk langkah awal, kita panggil macam, kalau langkah pertama tu kita panggil langkah 0.5 lah. Kan? Lain macam ni. First step tu. So sebelum pergi first step ni takut. So apa yang dia boleh buat? Saya nasihatkan, sebabkan masa yang banyak ni, macam saya lah, saya ni sibuk sangat, pergi download itu, pergi download ini, pergi tengok YouTube orang, pergi join webinar, pergi print banyak ni. Tadi hantar Rana pun cakap, Rana cari kertas A4, mana ada kedai buku buka, cari lah, pandai-pandai lah kau, aku banyak benda nak print ni kan. Kita old school kan, kena hard copy, kena print out, lepas tu punchkan lubang, nak baca, nak conteng-conteng atas kertas. Mata pun dah macam, kan, umur dah macam ni, mata pun dah macam ni. Dia kena tengok jauh sikit kan. Itu normal lah manusia kan. So bila kita buat benda ni, so saya sibukkan diri, walaupun kebanyakan benda tu saya tahu sebenarnya. Cuma macam bila tengok, dia ni mungkin ada trik baru. Tapi bila kita baca, kita dapat balik satu benda, at least ada satu benda lah. Walaupun Mamat ni lagi muda daripada saya, tapi benda tu tak boleh dibuat kat Malaysia, dia buat kat luar negara saja. Ada yang UK, ada yang Afrika, ada yang US. So semua ni ada mempunyai teknik-teknik yang slightly kita katakan sedikit berbeza, tetapi asas dia sama. So nasihat untuk saya, untuk mereka yang baru bermula, baru nak start lah, konon-konon diorang rasa, weh ini dah macam krisis kewangan dah ni kan. Harga minyak pun jatuh, COVID pula kena, lepas tu Malaysia pula, dia 3 benda lah. So benda ni macam lagi jatuh, terduduk terimpap. Kan? Terlangkut terbaring terus. Okay, so pada masa inilah mereka-mereka yang baru nak mula ni kena dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Sebab mereka ada banyak masa sebenarnya. Tapi saya rasa bila saya perhatikan di sosial media, di laman-laman sosial media ni lah, dan di Twitter, di IG, di Facebook, dan juga dalam grup WhatsApp, semua sibuk untuk tengok movie, Ip Man lah, nak baca komik, Pendekar Awan lah. Bukan menghentam mati ke? Macam mana? Bukan tengah sibuk menghentam mati ke sekarang ni? Itulah itu dia tu bahagian lain. Itu tentera netizen kan. Itu makcik-makcik bawang. Ada bahagian tu bila malam pula dia tengok wayang, dia tengok movie. So satu hari tu dia orang tengok 5 movie sekaligus. Marathon movie. So bagi saya ia agak merugikan lah, sebab jarang-jarang kita dapat peluang sebegini rupa untuk kita habiskan masa di rumah saja. Sebab sebelum ni kalau kita nak suruh diorang buat kelas online ke, nak datang webinar ke, nak baca e-book ke, diorang menghadapi isu alasan masa tak ada. Tak ada masa nak jaga anak, nak pergi kerja. Guru saya pernah pesan dulu, dia kata kita adalah apa yang kita tengok dan kita baca dan yang masuk dalam kepala otak ni. Okay, kalau kepala otak komik, tindakan kita macam komik lah. Kan, so apa yang kita feed dalam kita punya kepala otak ni akan mencerminkan kita. Biarpun bunyi tu macam klise lah kan, cari ilmu, klise gila lah kan, cari ilmu, tapi apa yang boleh buat? So practicality tu dia tak nampak kenapa ilmu tu sangat penting. Dia klise bro, dia klise tapi dia evergreen. Macam benda sama juga. Betul lah, orang makan nasi bosan-bosan juga, tapi bila dia pergi London ke, dia pergi Pakistan ke, dia pergi India ke, dia akan cari nasi juga. Kan? Dia punya klise-klise bila sampai satu masa bila tak ada, klise tu dah jadi special. Okay? So sama juga. Ni ada Remy, Assalamualaikum. Hajar Nazibuddin, Waalaikumsalam. Syaful Effendi ada. Okay, Muhammad Azril Abdul Rahman cakap apa? Susun atur kewangan. Okay. Wah, Cik Azril kata, steady bro, steady Kantor Amri. Bro, steady. Steady je. Saya kelang kabut. Okay, banyak sangat benda. Sebentar lagi kita akan buka ruang untuk bertanyakan soalan. Okay, jadi bagi mereka yang nak bertanyakan soalan, terutama berkaitan dengan kewangan dan juga hartanah, okay, bersiap sedia. Okay, jangan pergi post komen dulu. Nanti kan dah melambat-lambat kita
ketinggalan pula Tak kan. boleh nak scroll baca, betul. Tapi nak baca susah. Okay, so banyak saya nak tambah lagi tadi, banyak lagi. Sebenarnya masa COVID ni kan, kalau kita perasan, saya tak berapa sure pasal di Malaysia. Tapi saya perasan kalau di luar negara sempena COVID ni, contoh UK, US, luar negara lah kita katakan, France, apa semua yang berbahasa English, mereka tengah memberi akses secara percuma kepada mereka yang berminat nak belajar ni. Sebab tu saya katakan ini satu peluang-peluang yang jarang-jarang berlaku, walaupun ialah keadaan dalam, sebenarnya keadaan negara dalam keadaan kritikal kan, tetapi kita duduk di rumah, kita nak bantu negara dengan duduk kat rumah je, bukan pergi perang pun, bukan pergi angkat senjata pun. So dan geng-geng property investor kat luar sana yang dah ada lah, jangan tanya saya tak ada. Yang ada buat online classes. Itu juga antara inisiatif kenapa saya buat FB Live setiap malam jam 8.30 malam ni. Kalau nak ikutkan, saya tak payah pun, tak perlu pun nak buat semua ni kan. Saya duduk, baik saya habiskan 1 jam saya tengok perniagaan sedia ada dan invest senyap-senyap. Tapi sebab kita memikirkan anak bangsa, jadi kena buat sesuatu. Okay, so ini antara benda yang kita boleh buat. Okay, kalau nak ikutkan, masa kita sangat berharga kan. Sebab tu kadang-kadang macam saya sendiri, orang sanggup bayar untuk jumpa, untuk dapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Tapi kita buat juga supaya kita nak anak bangsa kita dapat sesuatu untuk dipelajari dan boleh dipraktikkan. Okay, saya tak naklah bunyi macam politician kan, tapi itulah dia, bunyi macam ini peluang bang, ini peluang. Sebab saya agak sedih lah sebenarnya, sedih, cuak, pilu, hiba, macam emosi lah ni. Beremosi lah bila tengok ramai orang, bila dia lagi tambah lagi 14 hari kan, sepatutnya kita berakhir pada 31 Mac kan, esok. Tetapi apabila Tan Sri Muhyiddin lain macam maksud dia. Saya semua jenis hadiah tak ada masalah, biarpun hadiah untuk digital, tapi saya lagi prefer kalau yang guna Maybank to you ke PayPal ke apa ke, itu saya lagi terima lah. Lepas ni bagi alamat penuh untuk diorang post kupon-kupon. Kupon-kupon online. Kupon-kupon online suruh diorang isi terus, okay? QR Pay, Boost, Touch and Go, semua diterima. Okay. Bro, apa satu lagi soalan ni lah. Ada tak spesifik tempat yang dia orang boleh start refer sekarang? Kalau boleh diberikan satu nama, satu tempat kan, www.xyz.com ke apa ke, yang at least dia boleh start lah untuk yang newbie ni, untuk okay, basically aku ada benda yang aku boleh baca. Lepas tu nombor 2 ialah, selain daripada kita berdua ni lah, siapa lagi yang mereka patut ikut dan tengok untuk belajar. Kita just be open, be frank kan. At least kawan-kawannya dia boleh tengok dalam pelbagai sudut. At least ni dalam banyak orang. Kalau saya contoh, kalau nak refer pun, selain daripada kita berdua pun, saya tak suruh orang refer saya, sebab saya posting pun mengarut-mengarut kadang-kadang. Saya ikut emosi saja, sebab bagi saya di media sosial ialah untuk saya bersosial, bukannya untuk saya mengajar. So nak mengajar ke apa semua, better datang kelas. Tapi mereka boleh follow ramai sifu-sifu di luar sana yang selalu berkongsi ilmu mengenai pelaburan hartanah. Contoh macam tadi Yazid Ahmad pun daripada Johor pun selalu berkongsi ilmu pelaburan hartanah. Dan juga korang boleh follow Faizul Rizwan, Ahyad Ishak, Azizul, banyak lagi lah, even Rohaniah pun dah tak share dah sekarang kan, dah penat. So perempuan saya tak berapa. Kalau website ataupun portal ataupun tempat yang dia boleh baca bang? Yang selalu boleh baca, saya selalu refer pada portal hartanah yang nombor 1 di Malaysia lah, iaitu gilahartanah.com yang dipunyai oleh Faizul Rizwan dan geng lah. So itu merupakan banyak artikel yang boleh dibaca secara ilmiah mengenai pelaburan hartanah. Saya ada sekejap. Okay. So selalunya saya tak pergi ke website, tapi saya akan baca di Telegram. Dalam Telegram ada banyak grup di mana mengenai ekonomi, pasal kewangan dan pasal juga hartanah. So kalau pasal kewangan, saya boleh tengok ni tips kewangan dan hartanah Azizul,
So dalam ni ada, dan ada banyak lagi grup urus kewangan, ada tips RM dan kewangan Afian Ahmad Rawi. So dan banyaklah dalam, kalau kita tengok dalam info RM hartanah memang ada banyak dalam Telegram. Kalau susah guna pakcik Google lah. Guna Google pun boleh dapat cara mudah lah, tapi tak begitu spesifik sebab kita mempunyai lebih. Saya rasa dulu mungkin kita akan guna Google, kita akan type soalan yang spesifik yang kita nak tahu. Cara nak beli rumah, cara nak buat loan dan sebagainya. Tapi pada masa ini saya rasa saya lagi suggest untuk anda join semua grup Telegram. Grup Telegram dalam boleh nampak ke tak boleh nampak? So kalau grup Telegram diorang boleh lebih fokus lah, sebab diorang ni kadang-kadang diorang share tips. So contohlah macam Afian Ahmad Rawi ni, dia ada share tips, nampak ke? Tak apa, mungkin nanti 1-2 nanti saya boleh postingkan dekat ruangan post link dia, betul. So bagi saya akan cuba dapatkan daripada Tuan Beri link-link ni. Okay, 1-2 at least kawan-kawan untuk newbie start bacalah, dengan kata bacalah kan, ikrar. Nak mula apa-apa kena mula dengan baca dulu. Betul. Dalam Gila Hartanah ni dia ada banyak sangat artikel, takut-takut sebab tu saya pun dah tak berblog selama 2 tahun lebih. Sebab saya rasa bila orang masuk ke website dia, kita panggil overwhelm. Terlampau banyak sangat benda. Banyak sangat, tiba-tiba semua nak baca. 7 cara untuk jadi pelabur hartanah, 7 tips untuk cepat kaya, 5 tips untuk dapatkan teknik, download ebook ini, tengok video ini. So dia terus macam berkecamuk semua benda kita nak buat. Tapi kalau dalam grup Telegram ni, saya personally lah, ni personal opinion lah. So saya dalam grup Telegram, saya personally saya boleh take time untuk baca, saya klik, saya scroll tajuk dan kemudian saya boleh pilih yang mana saya nak, saya boleh tengok. So saya lagi prefer sekarang ni zaman-zaman kita gunakan Telegram lah instead of grup WhatsApp taman, grup WhatsApp keluarga di mana kita bincang pasal isu-isu yang tak habis. Yang tak relevan lah, yang tak berkenaan gambar kucing, gambar Okay, so bagi mereka yang dah mungkin beli hartanah pertama, hartanah kedua, so apa yang boleh diorang buat sekarang? So paling tidak dah pernah belilah sebiji hartanah, tapi tak boleh nak dikatakan sebagai pelabur hartanah. Mungkin dia beli rumah tu atau hartanah tu untuk kediaman dia sendiri. Tapi sekarang ni dia tengah nak tengok-tengok nak jadikan ni satu pelaburan, so on lah kan. So apa yang diorang boleh buat lah dengan kata lain. Selain daripada banyak baca, belajar ilmu, follow sifu-sifu ni sekarang, tapi at the same time, nak kata cara beli rumah mungkin dah pernah tahu macam mana nak beli rumah. Sama ada dia beli rumah tu betul atau tak betul tu perkara nombor 2 lah. Tapi if dia orang rasa yang they want to improve, what should they do? Apa yang patut mereka buat? Saya suggest 3 benda ni, 3 benda. Iaitu yang pertama tadi ialah belajar lah. So yang pertama tadi ialah belajar, dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Saya katakan ilmu ini tak terbatas. Macam-macam kita boleh belajar. Walaupun hartanah ni sebenarnya ilmu dia sama je, pusing. Ilmu dia sama je sebenarnya. So tak ada trik baru ke ataupun tak ada trik yang orang baru buat. Trik tu sama sebenarnya, dia pusing-pusing cuma tukar ayat saja, tukar ayat bombastik saja. Baru itu bagi mereka yang tak tahulah. Kadang-kadang orang yang lama pun diorang terpengaruh juga sebabkan mungkin kita sebagai marketer ke ataupun kita guna ayat yang baru, mana kita pusing sikit. Instead of kita pinjam, kita kata beli dulu, bayar kemudian. So bila orang ramai juga yang so-called property investor ni terpengaruh juga dengan benda-benda term baru ni. So bagi saya, bila saya tengok, kita dah boleh tahu dah ini tak ada apa beza dia pun daripada kita. Ini sama je, semua benda yang lama tapi diberi nafas baru. Dan saya kira ia satu benda yang bagus sebenarnya untuk diberi nafas baru. Sebab bila kita cakap pasal benda yang lama, orang tu konon-konon yang dah tahu ni, dia tak nak pergi kelas. Dia tak nak belajar pun sebab dia kata alah benda sama je, mana ada benda baru. Sedangkan dia tak tahu lagi banyak benda. So bila guru-guru hartanah ni ke sifu-sifu hartanah ni bagi satu nafas baru, bagi terma baru, bagi satu pendekatan yang lebih senang untuk orang lain belajar. So
mereka pun pergi, dan mereka pergi, lepas tu diorang jumpa balik saya, diorang akan cakap, ni benda baru beri. Ni baru dia buat. So bila diorang cerita apa semua, cakap benda sama je yang aku ajar kau dulu. Tak ada beza pun. So benda tu sama je, cuma dia pusing-pusing dan dia olah kembali. Okey, itu satu. So yang pertama tadi ialah cari ilmu. Yang kedua ni ialah bina networking lah. So yang kedua ni ialah bina networking. Macam mana nak bina networking ni, carilah masa yang sesuai ni sekarang ni, masa yang sesuai untuk cari kawan-kawan di Facebook, di media sosial, di IG, di Instagram, ke Twitter dan sebagainya. Ya, kan? So cari mereka-mereka yang sering berkongsi ke apa semua, ataupun mereka yang selalu buat posting lah pasal tanah ke, tak boleh juga nak cakap, mereka yang selalu buat pelaburan hartanah, sharing dan sebagainya, add mereka sebagai kawan, borak dulu, tanya soalan simple dulu, hai apa khabar, dah makan ke belum, okay. So bila dah kenal orang Johor, dah kenal orang KL, dah kenal orang Kedah, kenal orang Terengganu, kita bina networking dan sebagainya, kenal orang muda, kenal orang tua, so alhamdulillah kita boleh mula tanya. Ini bukannya bila dah belajar ilmu tak faham, tiba-tiba salam Tuan Zaidi, boleh tak cerita pasal subsale? Macam tu je tanya kan. So saya selalu dapat benda macam tu kan. Selalu orang tanya, Tuan Bri, boleh tak bagi tahu saya? Nama pun tak bagi tahu. Tuan Bri, boleh tak bagi tahu saya pasal lelong. Pasal macam mana nak beli rumah lelong? Kita brain freeze je. Dan sebab tu saya katakan ini bukan cara yang sebenar untuk bina networking. Itu tanya soalan nak dapatkan free, malas nak bayar. Okey. Tu tanya soalan bina networking pada masa MCO ni, ramai sifu-sifu tanah di luar sana tengah bosan ni. So mereka punya banyak masa, selain daripada mereka ada banyak kerja jugalah, tapi mereka sudi meluangkan masa MCO ni, kira masa untuk beramal jariah lah. Tak semesti beramal jariah guna duit. Nak bertanya pun ada dia punya step by step lah. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nak bertanya pun ada dia punya apa perkataan yang selalu kita guna tu? Adab lah, adab. Ada adab dia, ya betul kan. Saya tak nak jumpa lagi orang yang kedekut. Saya pernah bertanya dengan Dato' Tan Sri, yelah yang memang kaya raya berjaya lah, kan. So tapi kena ada adab lah. Nak berkawan dengan mereka, nak dapatkan ilmu diorang ni, kena pandai lah atur langkah kan. Tak boleh lah main sergah macam tu je kan. So dia bukanlah maknanya diorang sombong ke atau apa, tapi even macam diri kita sendirilah kan. Even kalau tiba-tiba je orang tak tahu datang dari mana, kata weh takkan kita nak macam tu kan. So this ialah kena ada adab lah dengan kata lain. Okey, so nombor 3 ni nak tambah tadi, sebab soalan yang tanpa adab, bukan tanpa adab lah, kurang beradab. So selalunya bila orang tanya soalan, dia ingat kita tahu banyak, kita tak ada magic answer. Contoh macam mana? Contoh mungkin ramai yang sedang mendengar ni, bila nak tanya orang soalan, dia ada banyak step nak tanya soalan. Dan bila orang selalu tanya soalan, bila datang kelas saya akan tanya beberapa soalan, paling kurang 5 soalan saya akan tanya balik. Dan orang Melayu, especially orang Melayu ni, dia tak boleh terima kalau orang tanya dia soalan balik. Dia nak expect kalau kita tanya Tuan Bri, macam mana saya nak beli rumah lelong, dia akan expect saya akan terangkan daripada A sampai Z selama 2 hari kepada dia. Okay, dia bukan kita tak nak jawab, tapi kita nak tahu kelayakan dia, kita nak tahu kenapa dia nak beli rumah lelong. Ada beberapa soalan lain yang kita perlu tanya, sebab kan dia pun masuk tak ada adab, dia pun tak bagi tahu kita info dan sebagainya. Kita pun tak pernah jumpa dia, tak pernah kenal dia, tak pernah bersua muka ataupun tak pernah chat pun kat Facebook, dia pun tak pernah komen kat wall kita. Jadi tiba-tiba terus tanya dan dia expect kita bagi sepenuh perhatian kat dia. So tak boleh lah macam tu, dan soalan tu memang saya tak boleh nak jawab pun. Bukan tak nak jawab. Saya selalu dapat soalan lebih kurang macam ni lah.
Cik Zadi, saya ada masalah kewangan. Macam mana nak selesaikan? Satu, saya tak tahu nama dia siapa lah. Nombor dua ialah, apa masalah kewangan ni pun dia tak beritahu. So macam mana nak selesai? Dia macam soalan algebra ya. X campur Y sama dengan 5, Y berapa? So dia suruh kita dia tak bagi apa boleh ubah kan. So dia tak bagi benda. Okay. Dia expect kita sendiri keluar dengan pemboleh ubah tu. Okey. Nombor 3 tadi kata so yang ketiga, yang ketiga pula ialah amal sebenarnya. Amal ni kita kena buat. So kita dah bina ilmu, kita dah kumpul ilmu penuh di dada, kita dah tahu macam-macam teknik pelaburan hartanah, dan kemudian kita dah bina network. Yang kedua, kita bina network, kita dah kenal ramai sifu-sifu hartanah, ramai ejen-ejen hartanah, ramai pelabur-pelabur hartanah, dan ramai juga banker-banker yang tahu pasal pelaburan hartanah ni, ataupun banker-banker yang tahu pasal home financing dan sebagainya. Dan ketiga ialah kita kena amalkan. Walaupun sekarang orang katakan masih MCO ni tak boleh amalkan secara offline, iaitu pergi turun padang, pergi tengok rumah dan sebagainya, tapi boleh kita amalkan secara online, secara daripada rumah saja. Ini benda yang orang tak tahu. Okay, so benda kita boleh buat. Amal tu tak semestinya pergi jumpa ejen kat luar ataupun pergi jumpa owner kat luar, pergi tengok rumah, tak semestinya macam tu. Ada banyak lagi perkara. Contoh macam kalau rumah lelong, banyak perkara yang kita nak kena tengok sebelum kita pergi masuk bidding rumah lelong tu. Okay, so baru-baru ni saya ada just nak berkongsi sikit lah. So baru-baru ni saya ada tengok sebab saya dalam proses nak berpindah ke lokasi kedua. So rumah baru lah ni, sempena rumah baru, sempena birthday. Isteri birthday, isteri bagi hadiah rumah lah. Lagi hebat daripada Black. Aduh. Okey, tolak tu tepi dulu lah. Okey, seorang rumah saya, isteri saya dia tanya, bang, ada nampak ni, ada nampak satu banglo dekat area Keramat. So nampak macam menarik, lokasi cantik. So saya pun macam, alah dengan COVID lagi apa benda-benda semua, alah cubalah, dia suruh saya lah cuba, okey. Lepas tu kita just buat penyiasatan ringkas lebih kurang, and then we call owner. So kebetulan yang telefon tu memang angkat telefon tu memang owner. So banglo tu dia saya semak-semak lah di kawasan tersebut, keluasan lebih kurang 5,600 kali persegi. So market value dia estimate lebih kurang 1.5 juta lah, 1.5 juta. Tapi bila saya call owner, owner kata straight away 850,000. Okay, so saya tak minta apa, tak ada apa nak tanya kan. Bertanya je pun, ni rumah ni siapa apa semua. Then betul kita nak jual bla bla bla, kita buka 850,000 kalau berminat bla 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 bla. Okay, saya pun cubalah borak-borak lebih kurang sikit, tanya dulu kan apa sejarahnya rumah ni. Saya tengok kat dalam gambar ni macam hodoh sikit kan. Tak adalah guna kata hodoh, tapi maknanya yelah keadaan dia tak berapa baik. Tak terjaga lah, tak berapa terjaga lah. Tak terjaga macam tu. Jadi borak dekat setengah jam ni. Borak. Daripada 850,000 tiba-tiba dah jadi 750,000. Sambil borak tu. Sambil borak, saya borak. Dia tak ada bagi offer, tak ada bagi apa pun. Masih lagi borak ni, setengah jam. Tanya apa semua. Lepas tu timbullah pula perkara rumah ni sebenarnya rumah pusaka. Kami ada sekian-sekian adik-beradik, lepas tu ada isu adik-beradik. Dia dah menceritakan hal keluarga dia kat saya. Saya, macam tu ke bang? Macam tu. Macam tu susah bang. Apa abang tak buat macam ni? Abang tak buat macam tu. Tuk tak. Dah jadi 680,000. So, ini Duran runtuh ni. Mula-mula telefon 850,000. Borak-borak setengah jam 750,000. Borak-borak lagi dalam 10 minit, cerita hal keluarga kan. Saya bagi 1-2 tips, dah jadi 680,000. Lepas tu saya tengok bateri saya dah nak habis. Aduh. Bateri dah habis. Lepas tu saya kata, tanyalah bang, saya memang berminat, tapi itulah disebabkan COVID apa semua, kita susah sikit nak jumpa. Betul-betul tu, abang pun susah nak jumpa ni. Sebab abang sekarang ni ada dekat Johor. Jauh lah pula cerita. Tapi itulah kalau nak dapat tujuh rumah ni, kalau boleh saya nak jual secepat mungkin, bla 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 lah. So kata okey lah, kita tamatkan dulu. Saya punya bateri pun dah nak habis, saya cakap dengan dia. Tapi 680 nantilah saya fikir-fikirkan, bincang dengan rumah tu. Tapi kalau betul-betul serius kita boleh bincang lagi. So bila dia kata boleh bincang lagi,
Maknanya daripada 680 tu expected turun lagi tu. InsyaAllah boleh turun. So sekarang ni daripada 1.5 juta 1.5 terus 600. 680,000 itu dah 40%. Just over the phone. Itu hanya dalam panggilan telefon. So macam Tuan Bri kata tadi, amal. So ada ilmu, tak beramal, tak guna. Okey, cuma mungkinlah dari segi pengalaman dan sebagainya mungkin agak berbeza lah kita dengan yang baru nak mula ni. Tapi kita cuma boleh berikan contoh. Jadi kalau tak mula dan tak buat, lagi takkan nampak hasil. Betul. Sebab saya rasa ramai orang tak berani nak buat sebab mereka tak pernah menghadapi situasi seperti macam tu lah. Nampak macam mudah tadi contoh yang dia bagi tadi. Tapi benda tu step by step, soalan-soalan yang kita tanya tu sebenarnya semua terhasil daripada ilmu yang kita ada, daripada pengalaman kita tau. Sebab tu ramai orang ingat katakan senang, orang tanya boleh je beli Zaidi Ismail boleh je beli 50 biji, Tuan Bri boleh beli je 1 biji. Senang je tengok dia orang beli. Kan? Sebenarnya Tuan Bri dia ada banyak kosong kat belakang tu, saja dia tak nak tambah. So nampak macam senang, betul, memang nampak macam senang. Senang bagi kita orang sebab kita orang dah ada beberapa puluh tahun punya pengalaman kat belakang. Sebab tu kita itu pun kita masih lagi mencari ilmu untuk tampung kelemahan-kelemahan yang ada kat kita orang ni. Kita orang tahu kita orang masih lagi ada banyak kelemahan. Sebab tu kita orang masih lagi menimba ilmu, masih lagi membina networking di mana ada orang lain yang lagi pandai daripada kita tengok betul juga point dia. So bila kita, tu yang saya sibuk during MCO ni, during PKP ni memang tengok banyak benda lah, banyak sangat tu yang nak print, kertas habis. Kertas habis pula, dah jadi satu masalah pula. So cuma nak buat tu saya belum start lagi buat. Saya masih lagi dalam peringkat untuk bina networking dan juga tambah ilmu. Sebab saya nak sampai bila amal tu maksudnya saya dah ready. Bila by next week insyaAllah saya akan start amal buat benda tu walaupun belum habis PKP lagi. Tapi saya kira by the time insyaAllah krisis COVID ni habis, insyaAllah saya akan go full swing lah. Okay, insyaAllah. Okay, so kita dah borak-borak, masa berlalu dengan pantas. Okay, kalau kita asyik berdua je kan, benda ni tak ke mana. So kita nak buka ruang untuk soalan daripada kita punya penyertaan malam ni. InsyaAllah audience. So yang mana soalan terpilih yang sebab dia laju kan, jadi yang mana sempat kita orang klik lah. Okay, so akan appear dekat screen and kita cuba jawab soalan tersebut lah. Okay, ini soalan daripada Cik Muhammad Khairul Nizam. Dia bertanya, dalam keadaan sekarang ni order nak improvekan duit dalam escalation, logik ke polisi RTP 70% tu akan diubah? 70% tu takkan mengubah circulation of money dalam market, sebab itu bukannya cash. Itu hanya membantu developer untuk menjual menjual rumah lah, hartanah, menjual rumah yang mereka ada dalam tangan. So itu tak membantu sangat cash of circulation dalam money market tu. So yang kita katakan untuk menaikkan ekonomi Malaysia pada masa ini ialah cash yang ditukar tangan dengan cepat. Iaitu kita beli kat kedai kat Karipap. Liquid, kita pergi Makcik Kiah dan Makcik Kiah jual pisang goreng kat kita. Kemudian Makcik Kiah ambil duit kita tu beli tepung dekat Speedmart. Speedmart pula beli daripada pengilang dan kemudian Makcik Kiah jual balik kat kita, dan kemudian anak Makcik Kiah pinjam duit kita, lepas tu tak bayar-bayar sebab dia tak ada duit walaupun dia dapat bantuan dan sebagainya. Okay, satu komen bagi mereka yang tak kenal Tuan Bri, yang baru ikut, sebab saya pun tak buat sangat dia punya background tadi. Tuan Bri sebenarnya berlatar belakangkan accountancy. Dia sebenarnya seorang accountant dan juga merupakan apa kerja kau buat dulu? Auditor. So dia biasa dengan cash flow, dia biasa dengan especially business cash flow lah. Okay, so itulah tambahkan Tuan Bri. So saya bagi mereka yang baru nak mengikuti ni, bila dia guna terma-terma bombastik dia tu, so dia kadang terlajak sikit sebab soalan tambahkan dia.
Okay, kita jujur. Auditor dia tak boleh berselindung. Auditor dia kena jujur. Face value kita panggil. Alright, ni ada soalan kedua daripada Encik Hadi. Hadi tanya, macam mana katanya masa ni adalah masa terbaik untuk pelaburan tanah. So dengan kata lain, dia mungkin minta kita bagi apa yang saya kata ni, indikator ataupun apa tanda-tanda. Tanda lah bagaimana dia nak tahu inilah masa yang terbaik ataupun tak. Masa ni baik. Dia nak tahu macam mana, kenapa kita kata benda ni baik kan. Okey, kalau nak kata masa yang terbaik, sebenarnya kalau tanya Zaidi ke, tanya saya ke, masa yang terbaik ialah anytime. Anytime is a good time to buy property. Betul tak Zaidi? You don't wait to buy hartanah, you buy hartanah and wait. Okay, so bila orang tanya je soalan ini, saya dah tahu dah dia level mana. Okay, so Hadi ikut je nasihat saya yang 3 tadi. Bukan 7 Kalau Siti bagi 7, saya bagi 3 saja nasihat saya. Cari ilmu, bina networking, kemudian amal. Okay, so Hadi, petanda kalau nak tahu kat luar sana macam mana orang ialah masa yang terbaik ialah apabila kita tengok bisnes mula jatuh. So bila bisnes mula jatuh, ramai businessman ni kebanyakan diorang ada hartanah. Okay, dan diorang terpaksa membuat pilihan selepas berlakunya sesuatu krisis kewangan ke, krisis penyakit ke dan sebagainya. Mereka terpaksa membuat pilihan. Sama ada mereka perlu selamatkan bisnes mereka yang mereka bina selama 20 tahun ataupun mereka perlu selamatkan hartanah yang mereka beli untuk mereka duduk sendiri. Okay, so antara bisnes dan hartanah mereka, rasa-rasanya Hadi, mana yang businessman akan selamatkan dulu? So ini kita akan lihat. So kita akan lihat ramai businessman mula menggelupur. Bukan mula pun, mereka dah ramai pun menggelupur. Sorry to use that word, tapi ini satu fakta yang betul. Mereka sedang menggelupur sekarang. Dan apabila dilanjutkan kepada 14 April lagi menggelupur, dan kita lihat ada beberapa hari yang lepas di mana ada sesuatu ikon fashion Malaysia terpaksa memberitahu berapa overhead sebulan beliau, terpaksa kongsikan di media sosial dan kemudian dia ditembak secara bertalu-talu di media sosial mengenai perkara tersebut. Okay, so tak nak itu salah satu indikator, dan indikator yang kedua kita akan lihat berapa ramai yang akan dibuang kerja selepas krisis COVID ini. Okay, apabila businessman menggelupur, mereka akan downsize bisnes mereka akan kecilkan, mereka akan potong mana yang mereka rasa kurang penting. Bukan tak penting kurang penting. Mereka akan potong mana yang kurang penting. So apa yang berlaku, ramai akan kehilangan kerja, terutamanya industri yang terjejas secara direct seperti aviation, seperti pelancongan, seperti perhotelan dan sebagainya. So ini akan menyebabkan ramai mereka ini tidak mempunyai pendapatan tetap, sekaligus menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar hartanah mereka. So apabila mereka tak mampu membayar hartanah mereka, mereka terpaksa menjual hartanah. So ini mungkin akan berlaku, saya tak boleh nak katakan lambakan, tetapi sedikit lambakan hartanah pada awal tahun 2021. Bukan tahun ni, saya tak jangka 2 tahun ni akan berlaku lambakan hartanah, tetapi saya jangka pada 2021 awal tahun. So maknanya kita ada lebih kurang 9 bulan lagi daripada sekarang untuk kita bersedia menghadapi peluang. Bagi saya peluang, ataupun bagi orang lain masalah. Okay? There's always pendapat nyatakan there's always two side of a coin. Ada 2 bahagian dalam satu siling. Peluang kepala atau bunga? Kepala atau bunga, ataupun kita kata peluang ataupun di mana ada masalah di situ ada peluang. So kalau kita flip coin tu, kalau sebelah sini kita tengok masalah, sebelah belakang ni peluang lah. Kalau kita tengok sini peluang, belakang tu masalah lah. So itu realiti yang terpaksa kita terima lah kan. Orang mungkin akan kata macam kita mengambil kesempatan, tapi kita kapitalis dan sebagainya. Kapitalis dan sebagainya, tapi bagi saya lebih baik saya jadi kapitalis daripada kalau benda tu tak dibeli oleh saya pun, tak diambil oleh saya pun, orang lain akan ambil juga. So persoalan ni lah which better hand, kan. Betul. So
kita buat tu untuk membantu orang lain. Kita bukannya buat tu untuk menjahanamkan dia lah dengan lain. Sebab kita tak terlibat pun dalam perkara yang dia sedang hadapi. Bukan kita yang jadikan bisnes dia teruk sebagai contoh. Tapi sebab bisnes dia teruk, dia terpaksa jual tanah dia sebagai contoh. Bila kita beli, kita sebenarnya bantu dia. Daripada tanah tu tak terjual, okay, dan dia tak dapat menguruskan benda yang patut diuruskan. So bila kita beli tu, kita sebenarnya bantu dia. Okay. So di mana ada situasi macam tu, di situlah ada ruang, ada peluang lah. Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Okay. So kalau anda nak jadi seorang pelabuh hartanah yang serius, anda kena lihat di mana ada masalah. Sebabkan di mana ada masalah, di situ ada peluang. Betul. Okay, so kita ada soalan seterusnya daripada Cik Muhammad Mazlan. Beliau bertanya, dalam keadaan ekonomi sekarang, dijangka lepas COVID, ekonomi akan jangka lagi bermasalah. Jadi kalau nak beli properties, buat loan, ada efek tak percentage interest or anything yang boleh menguntungkan pihak bank? So bagi saya, pihak bank dalam apa situasi, saya akan untung. Betul, tak boleh nak jawab soalan ni. Biarpun dia, ni soalan saya lah. Okay. Ni saya lah bagi jawapan. So biarpun dalam bentuk deferment ataupun dalam bentuk penangguhan sekalipun macam kita dapat sekarang, bank tetap untung sebab dia sebenarnya dapat untung berganda daripada interest yang kita yang di-defer tu, yang ditangguhkan yang kemudian tu. Okay. So sama ada kita beli hartanah sekarang, kita beli hartanah selepas berlakunya krisis, okay. Yang kita nak tengok sebenarnya adalah ada beberapa kriteria untuk beli satu-satu hartanah. Sama ada kita dapat memenuhi kriteria tersebut ketika beli hartanah, dan kalau kriteria tersebut dapat dipenuhi, insyaAllah kita untung. Sebab kita tak beli hartanah yang fikirnya untung kemudian. Kebanyakan pelabuh hartanah akan beli hartanah yang mana dia untung masa tu. Beli, untung masa beli. Dengan kata lain, untung masa beli, bukan untung masa jual. Jadi kita kena melalui beberapa kriteria untuk memastikan hartanah tersebut untung sebelum kita beli. So part bank tu memang dia dah untung lah. Macam mana pun bank dia tak untung. Okay, so kita tak payah. Kita tak kisah. Kita sebagai pelabuh hartanah, kita tak kisah pun bank untung ke tak. Betul tak Zaidi? Betul. Kita fikirkan kita untung atau tidak, bukan bank untung atau tidak. Betul. So apa salahnya kalau pihak bank untung dan at the same time kita pun untung, tak ada masalah. It's a win-win situation. Kita tak perlu sangat risau pasal efek percentage interest ataupun yang boleh menguntungkan bank, tak ada masalah. Sebab bank memang akan bantu kita, kita akan tolong untungkan bank. Sebenarnya kita akan bagi tahu bank bagaimana kita akan menguntungkan bank. So bank akan ambil kita sebagai rakan kongsi dia. Nampak tak? Kita sebagai pelabuh hartanah, kita kena tukar mindset kita di mana kita tak kisah pun bank. Kita kena bagi tahu bank, kalau you ambil saya boleh bagi you untung lagi banyak. So lagi sebab tu bila orang yang kaya raya ni lagi suka buat bank lagi untung. Dan bank akan cari orang-orang kaya ni supaya orang-orang kaya ni akan sentiasa memberi lagi banyak untung daripada mereka. Sebab tu bank akan pilih orang kaya daripada orang miskin sebab mereka tahu orang bank ni akan sentiasa menguntungkan pihak bank. Selain daripada orang miskin ni dia susah nak menguntungkan bank. Sikit menguntungkan pihak bank. Betul, sebab RM20 pun berkira, RM15 pun berkira, RM10 pun berkira. Betul. So bagi saya tak ada masalah. Alright, Liz Muhammad bertanya, Assalamualaikum Tuan Zaidi, Tuan Bri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah peluang hartanah selepas MCO ni? Maksud saya dari segi loan bank, capital gain dari rumah dan sebagainya. Tak boleh nak jawab. Dia bergantung pada matlamat pelaburan. Zaidi kau kena jawab lah, part ni kau kena jawab. Ni bergantung pada matlamat pelaburan masing-masing. Macam saya sebutkan tadi, setiap orang dia ada kriteria dia sendiri. Kita tak boleh tengok orang sebelah. Tak boleh tengok Muhammad ni. Tak boleh tengok orang sebelah. Okay, kena tengok diri sendiri. Okay, kena tengok diri sendiri. So, kita kena kenal pasti matlamat kita. Kalau saya sebut matlamat kewangan atau matlamat pelaburan tersebut. Dan apabila kita beli hartanah dan ia dapat mencapai matlamat tersebut, maknanya alhamdulillah kita beli tu memang kena pada tempat je lah. Tapi kalau kita ada kriteria tertentu and then kita beli dan tak dapat mencapai matlamat tersebut, then kenapa kita nak kena beli? Kan dah pastilah kita berlaki kerugian. Liz Muhammad, saya nasihatkan jangan buat property selagi tak jumpa Mamat ni. Okay? Sebab saya rasa Liz Muhammad tak berapa jelas kenapa nak kena buat pelaburan hartanah.
So sebelum nak buat pelaburan hartanah, sebab ni soalan bagi saya, sorry to say Liz, ni soalan yang orang basically orang yang tak tahu sebenarnya apa dia nak buat dengan pelaburan hartanah. Okay, saya terpaksa berterus terang dengan Liz sebab saya nak bantu Liz, saya nak selamatkan Liz daripada buat kesilapan yang besar pada masa hadapan nanti. Hartanah ni sebenarnya hanya satu alat. Okay, macam saya selalu bagi banyak kali contoh lah, macam alat, macam pisau. Okay, macam pisau. Dia bergantung apa kita guna, apa yang kita buat dengan pisau tersebut. Sebab pisau tu tak bersalah sebenarnya. Tapi kalau kita ambil pisau dan kita potong sayur, kita boleh masak sayur sedap. Kalau pisau tu kita potong daging, kita boleh masak daging sedap. Tapi kalau pisau tu kita pergi rodok orang kan sampai orang terbunuh, itu bukannya salah pisau. Okay, itu salah kita. Kita tak pandai guna pisau tu. So dalam konteks tersebut, sama juga dalam hartanah. Hartanah tu cuma alat. Yang penting matlamat kita. So macam mana kita nak gunakan alat tu untuk capai matlamat kita. So perkara tu kena gali lebih dalam sikit lah. Lebih kena deep. Okay. InsyaAllah mungkin dari siri akan datang saya akan kongsikan apa yang saya masukkan dengan matlamat kewangan dan sebagainya. Okay, kita ada soalan lain lagi. Abu Hairah bertanya, jenis hartanah paling menguntungkan masa kini? Hartanah yang berada di atas tanah. Kalau saya jumpa tanah yang paling menguntungkan, saya sebat dulu. Jenis hartanah ni apa maksud dia? Jenis tanah ke, jenis rumah ke, leasehold, freehold ke, rumah 2 tingkat ke, apartmen, kondo, flat ke? Ui, susahnya nak jawab. Macam saya sebut tadi lah. Kalau jumpa tanah yang menguntungkan, saya sebat dulu. Abu Hurairah, dia senang je. Jenis hartanah yang paling menguntungkan ialah hartanah yang kena dengan matlamat kita. Matlamat Zaidi dengan matlamat saya dengan matlamat Abu Hurairah berbeza. So nak kata untung tu daripada segi saya, daripada segi Zaidi, daripada segi Abu Hurairah lain. So untung bagi saya tak semestinya untung bagi Abu Hurairah. So ini soalan yang general yang daripada awal tadi saya kata tak boleh saya nak ulas begitu saja. Okey, tetapi itu yang kata kalau nak tahu jenis hartanah yang paling menguntungkan ialah hartanah yang kena dengan matlamat Abu Hurairah. Macam mana nak tahu matlamat tu? Jumpa Muhammad ni. Okey. Okey, so kita ada soalan seterusnya. Buku. Okey, Assalamualaikum Tuan Zaidi daripada Abdul Aziz. Dia bertanya, Assalamualaikum Tuan Zaidi, Tuan Beri, salam Alhamdulillah. Jika individu tersebut sedang proses membeli tanah dan jangka akan dapat kunci selepas wabak COVID ni, adakah sesuai untuk buat proses renovasi dan menyewa? Adakah market sewa masih berjalan? Terima kasih. Sewa masih lagi, orang masih lagi mencari, tetapi orang belum lagi boleh bergerak. Ini MCO lah. So macam mana? Tapi market sewa masih lagi berjalan, walaupun slow. Kalau kita tengok MRO sendiri ataupun PKP lah. Okay. Kalau kita tengok, salah satu syarat dia ialah duduk dalam rumah. So bayangkan yang mana dekat luar sana yang gelandangan yang tak ada rumah, macam mana pun orang perlu rumah sebab syarat dengan PKP ni pun duduk dalam rumah. So bayangkan orang yang tak ada rumah tu dia nak duduk kat mana? So bagi mereka yang sedang akan bekerja atau merantau atau apa jugalah aktiviti dia untuk satu-satu tempat tu, macam mana pun perlu ada rumah. So bayangkan kalau ada PKP versi 3 selepas ni sebagai contoh. Manalah tahu wallahualam kalau wabak ni berlaku lagi, katalah bulan 8 lah contoh, kod-kod berlaku kan, dia akan keluarkan kenyataan yang sama, duduk dalam rumah. So kalau orang tu tak ada rumah sekarang, saya boleh buat, dia akan cari rumah. So permintaan sewa insyaAllah masih lagi ada, cuma bergantung pada market, bergantung pada pasaran sewaan. Sebabnya ramai orang masih lagi terkapai-kapai sekarang ni. Kalau yang contoh makan gaji, mereka buat makan gaji dengan siapa? Makan gaji dengan kerajaan, diorang okey, tak ada masalah. So kalau diorang kata diorang memang dah akan dipindahkan kerja bulan 4, so mereka akan cari rumah sewa, tak ada masalah pun. Walaupun PKP ni kita tak tahu, tapi sebabkan diorang kerja dengan kerajaan, majikan dah suruh habisnya PKP mereka harus melaporkan diri
So tak ada masalah pun untuk mereka cari rumah sewa tu sebagainya. Tapi kalau mereka-mereka yang contoh mereka baru dapat kerja daripada dengan swasta, company kecil, small SME kan, so itu mungkin ada isu sikit. So macam Zaidi cakap tadi lah, bergantung kepada kita punya target market tu. So market memang masih berjalan, tetapi dia agak perlahan dan ramai yang sedang memerhati apakah yang akan berlaku seterusnya. Okay, so kalau dapat kunci sekarang dan tak payah bayar pun 6 bulan sampai bulan 10, so tak ada masalah pun untuk hold benda ni. Ya betul, tak ada masalah pun untuk hold pun benda ni sampai bulan 10, tak ada masalah, insyaAllah. Okay? Okay, so kita ada saya nak jawab lagi 2 soalan. So ini soalan second last sebab masa dah berjalan kan, dia sepatutnya benda ni sejam je, tapi tadi ada masalah teknikal, kita bagi leeway sikit lah. Okay, so second last je soalan daripada Mizi. Dia tanya, salam warahmatullahi Tuan Zadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Adakah bila beli hartanah yang ada sedikit masalah perlu jual atau banyak cara lain untuk tampung? So saya rasa reference dia dekat sini lah negative cash flow. So saya rasa kat sini dia punya aliran tunai tu negatif disebabkan oleh hartanah tersebut. Bukan pasal masalah kerja ke, masalah diri sendiri ke apa? Sebab dia kata kat sini, adakah bila beli hartanah yang ada sedikit masalah? Maknanya hartanah ke rumah rosak ke? Jawab. So apa nak buat bila hartanah tu bermasalah? Kalau tanya saya guna cara yang lebih ekstrim daripada Zaidi. Saya cakap kalau contoh kaki kita ada sakit, kalau bernanah dan doktor kata memang tak boleh rawat, seeloknya kita buat pembedahan dan kita buang bahagian yang tak boleh diselamatkan. Daripada kita nak biarkan dia melarat dan kita nak tangguh, kita nak cuba cari pakar lain dan sebagainya, dan kemudian yang melarat sampailah kena potong bahagian yang lebih banyak. Itu saya punya extreme style lah. Sebab kalau katakan Mizi kan, kalau saya kata sekarang ni dah ada sedikit masalah, lama kelamaan masalah tu akan jadi banyak dan akan jadi besar. So kalau ikut saya memang kita masalah ni sebabkan tak ada ilmu. So cantas mana rumah yang ada masalah yang kita beli masa tak ada ilmu tadi, dan kemudian kita buat balik, restart lah. So saya panggil ni reverse engineering. Okay. Alright, so soalan terakhir daripada Tuan Syam. Syam Kaizen. I say, Tuan Syam ni sebenarnya otai dia saja je punya info. Itulah, kacau lah dia. Tak apalah, dia tanya, okay, apa pendapat Tuan Beri dalam tempoh isu COVID? Banyak bank offer personal loan dengan rate yang rendah. Contoh personal loan bank Islam dengan rate 2.9%, berbaloi tak ambil 100,000 dan beli rumah harga below 100,000, kemudian pajak OD dengan bank. Wah, nampak? Otai tanya soalan very spesifik. Lepas tu dia tahu tool mana nak guna. Syam, kita tanya Sifu kita tanya Sifu sebelah. Okay, kita tanya. Saya nak tanya satu soalan. Mungkin Syam tahu benda ni, tapi mungkin ramai kawan kita yang kat luar sana tak tahu. Antara Zaidi, antara personal loan dengan rate yang rendah kan, antara personal loan dengan housing financing, mana sebenarnya lagi murah? Okay, ni tanpa kiraan, saya punya jawapan terus je lah. So housing lebih murah daripada personal loan. Sebab effective rate personal loan sebenarnya lebih tinggi. Kalau 2.9%, kita tengok kat sini, dia mungkin sekitar hampir 5.5 lebih kurang macam tu. So effective rate dia sebenarnya lebih tinggi bandingkan dengan housing loan. Which is housing kalau loan 4.5. Kalau kita ambil daily rest housing loan, kalau katalah 4.5, dia memang actually 4.5. Okay, so itu satulah. Jadi bank, macam saya kata tadi lah, bank dalam apa situasi pun dia akan untung. Cuma dia pandai disguise. Dia menyamar-nyamar dalam bentuk-bentuk offer yang macam ni, tapi sebenarnya dia taklah baik mana pun. Okay, nampak macam lawa kan. Tapi sebab dia pakai makeup. Lepas tu malam lah tu. Jadi makeup malam nampak jauh macam lawa kan. Pagi besok lepas bangun tidur kita tengok Allah kan. Contoh yang tu lah. Bangun pun bukan dekat rumah, bangun dekat tempat lain kan.
Okay. So saya rasa Syam, kalau jawapan jujur daripada saya tak galakkan untuk ambil personal loan lepas tu beli rumah cash dan kemudian OD kan. Saya lebih suka direct sebab cost effective rate tu lagi rendah lah. Cost of financing tu kita panggil. So saya nampak, saya faham isu Syam ni. Contoh ramai buat benda ni, ramai especially government servant lah. Sebab mereka rasa personal loan tu punya rate lagi murah dan lagi senang untuk dapat personal loan daripada rumah. So saya tak galakkan untuk cara ni sebab ini pusing-pusing lama-lama terjerat. Bagi saya jangan guna rasa lah. Jangan guna rasa. Rasa ni bahaya sikit. Guna kalkulator. Ni anak kecil kat sebelah ni, kalau yang moden-moden je sikit kan, tak payah beli pun tak apa. Dia ada dalam ni. Dalam handphone masing-masing ada kalkulator. Boleh download mortgage rate. Boleh download mortgage calculator, boleh download banyak jenis calculator. So boleh tengok antara beza antara personal loan. Lepas ni ramai, saya suggest lah, saya bagi satu suggestion. Siapa yang sedang menonton live ni special, siapa yang sedang menonton live sekarang ni, sila Google perbezaan interest personal loan dan interest housing loan. Okay, saya panggil house financing lah sebab saya guna Islamic. So Google yang mana lagi satu murah dan dapatkan perbezaan dia sebenar mengikut numbers lah. Kalau kita nak beli rumah tu 200,000, satu guna housing loan, satu lagi 200,000 guna personal loan. So mana at the end of the day lagi untung. Okay? Okay. So itu jawapan kepada Syam. Okay, saya tahu tadi ini soalan terakhir, tapi sebab ada yang minta rayu-rayu sikit kat bawah ni, jadi saya bagi chance lah, last. Okay. So welcome Syam, welcome. Syam kata thank you tadi. Okay, terima kasih. Alright, so daripada Cik Khairul Anwar, dia tanya, salam Tuan Zaidi, Tuan Bri, salam warahmatullahi. Semoga dalam lindungan Allah, terima kasih. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, kita jika saya berhajat untuk beli subsale, berapa bawah market value yang reasonable untuk kita hunting? 30%? 30% ni normal, Khairul Anwar. So kalau rasa yang fantastiko. So dia akan terkejutnya. Okay, so bagi saya kalau keadaan ekonomi yang tak berapa elok dijangka pada awal tahun 2021, saya kira minimum lebih kurang 40 ke 50. Macam saya bagi contoh tadi, saya dalam telefon je pun dah boleh dapat lebih kurang 40%. Belum lagi direct nego dan sebagainya. Dalam telefon je pun dah boleh dapat at least 40%. Itu tak minta pun. Itu owner yang orang akan offer. Dia offer. Okay. So 30% kalau entry. Bagi saya kalau entry 30%, tapi sepatutnya boleh buat lebih baik daripada 30%. Betul. Okay. So untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada malam ni, Tuan Bri, kerana meluangkan masa bersama dengan saya hampir sejam bersama dengan beliau. So insyaAllah kita akan mungkin bersua lagi akan datang insyaAllah dengan topik Hartanah. InsyaAllah. Yang lebih agak deep dan detail akan datang. So terima kasih saya ucapkan kepada Zaidi Ismail kerana menjemput saya untuk berada bersama dengan beliau live pada malam ini. Jarang-jarang dapat peluang ni. Oh, terharu lah saya rasa. Okay, terima kasih Tuan Bri. Kita jumpa lagi insyaAllah akan datang. Bagi yang lain stay tune, saya ada tawaran menarik untuk anda. Kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum Tuan Bri. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Okey, itu dia kita dengan Tuan Bri tadi bincangkan tentang hartanah, pelaburan hartanah semasa krisis COVID. Saya harap ramai dapat belajar sesuatu daripada perbincangan kami. So insyaAllah saya akan jemput tetamu lain untuk siri perbincangan akan datang. Macam sebelum ni saya nak minta tolong komen di ruangan komen apa topik yang anda ingin saya bahaskan atau bincangkan dalam FB Live bersama dengan saya setiap malam daripada Isnin hingga Jumaat. So tolong tulis di ruangan komen topik-topik yang nak saya bincangkan untuk malam-malam yang lain. Okey, saya cuba kupas topik tersebut dan saya cuba juga cari tetamu undangan yang sesuai dengan topik yang ingin dibincangkan insyaAllah. Okey. So tolong komen banyak-banyak dekat bawah tu. Dan bagi mereka yang share FB Live ni, okay, macam malam Jumaat hari tu, Jumaat malam Sabtu hari tu,
saya nak bagi buku saya, Forensik Kewangan, secara percuma. So bagi mereka yang dapatkan buku ni secara percuma, tolong tolong share dan print screen, print screen dan letakkan di ruangan komen. Okay, tolong share kita punya FB Live ni, print screen dan letakkan di ruangan komen selepas habis FB Live ni, dan saya akan pilih mereka yang bertuah untuk dapatkan buku ni. Okey, insyaAllah setiap malam saya akan pilih beberapa pemenang, okey, dan saya akan umumkan kemudian. So untuk yang Jumaat hari tu, saya janji nak umumkan malam ni, tapi disebabkan oleh saya baru dapat software ni dan ada beberapa perkembangan lain, so insyaAllah saya mungkin umumkan pada malam besok, dan begitu juga dengan pemenang bagi malam-malam yang lain, saya akan umumkan pada malam-malam yang seterusnya lah. Jadi bagi mereka yang dah dapatkan buku ni, okey, secara percuma, tolong share FB Live ni, kemudian print screen dan letakkan di ruangan komen kemudian. Okay, dan saya cuba dapatkan juga link yang saya bincangkan dengan Tuan Bri tadi, dan saya akan update di ruangan, posting di bahagian atas lah. So mungkin boleh tengok balik video ni esok ke sebagai contoh, bila kita dah update dia punya posting, isi kandungan dekat atas. Okay, so untuk itu terima kasih saya ucapkan pada hadirin hadirat sekian kerana sanggup bersama dengan saya hampir 1 jam setengah. Biasanya saya buat lebih kurang 1 jam je. Mohon maaf kalau ada masalah teknikal yang berlaku sepanjang sesi kita tadi. Okey, insya-Allah saya cuba perbaiki daripada masa ke semasa. Jadi oleh itu stay safe. Okey, jaga-jaga dalam musim virus ni. Selamatkan diri anda, selamatkan keluarga anda. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok 8.30 lebih kurang dengan topik yang berbeza pula, dan insyaAllah saya cuba dengan tetamu yang lain. Okay, so oleh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok.